apa saja tentang Islam, dalam Islam, apa kata diri I adalah my history, my personal matter. Right. Apa yang hanya dengan dia adalah in future. So aku tak boleh nak paksa dia untuk terima aku punya pandangan. Kita jumpa, kita hanya bercakap tentang apa yang ada di depan kita saja. So bila dia tanya tentang Islam, baru aku cakap. Sebab pandangan dia tentang Islam adalah hanya ISIS, lepas tu tak boleh makan babi, dan dia sangat ekstremis. Dan kahwin 4 tadi. So dia susah nak menerima Islam. Jadi saudara, our next guest podcast dibawakan khas untuk anda oleh teman-teman kami dari Batisa Realtors. Dan bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, hubungi saja di talian 88776634, 88776634, ataupun boleh check out dia punya socials di IG dan juga Facebook, iaitu @Batisa Realtors. Baik, jom on to the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam episod yang seriously I don't know berapa episod, dan alhamdulillah kita bersama dengan couple yang very popular di Malaysia. We have alhamdulillah our sister Mariam and our brother Rizal in the house. Terima kasih kerana datang. Thank you. sama-sama. Thank Terima kasih juga jumpa kami ke sini. Terima kasih Kita tengok mana di sini Entah, kita tahu. Mana? Kita tengok mana ni? Sana. Oh, sana. Okey, tengok sana. Okey. Kita tengok sana. Okey, semua orang tengok sana dan korang tengok sinilah. Okey. So, saya rasa teruja dan happy. Mariam, kita Melayu boleh Boleh. Boleh, okey. Mariam belajar bahasa Melayu dah berapa lama dah? You understand Malay berapa lama? How long? Saya macam every year I improve my bahasa. So I datang Malaysia dah 4 tahun. 4 tahun 4 tahun. So itulah slowly sebab I selalunya cakap bahasa Melayu dengan orang. Even you speak English, I answer bahasa Melayu. Mesti I cakap bahasa Melayu bukan English. So it makes me more like get used to speak bahasa Melayu. And then dengar. Sebab kalau saya cakap bahasa Melayu, you also change English to Malay. Betul. So I dengar Melayu selalunya orang guna the perkataan. I ingat, nanti saya tanya Kak Rizal, Rizal explain, and then I ingat dan nanti saya guna. Baik, so biasalah ni soalan saya rasa ramai yang dah pun bertanya pasal love life korang. Dah ramai dah tanya Aku nak try jadi eksklusif tapi macam almost every interview for 4 years. Okay, but I think right now we are more, kita viewers is ramai yang daripada Singapura juga. Kita ada Singaporean viewers and even Indonesia lah. So just a bit of introduction for those yang belum kenal, because some of them are from other countries, right? So these two beautiful couple is actually, so Mariam, she's a Korean and Rizal daripada Malaysia. Jadi mereka bertemu di Korea, berjatuh cinta dan telah pun melahirkan seorang anak. Maknanya dah kahwin lah. Diorang kahwin, lepas tu dapat seorang anak kan. And of course, as a ice-breaking question lah, macam mana Rizal bertemu dengan Mariam? Macam mana Mariam suka dengan orang Melayu? Kenapa? Because, okay, this question ni lain sikit I heard, he say, she say lah, I heard lah, orang-orang Korea ni dia very choosy. Orang Korea very choosy. Dia macam a bit of, I don't know, can I say racist? A bit, dia tak pandang Melayu sangat, dia tak pandang orang luar selain orang dia, because Korea telah pun menunjukkan kekuasaan dia dalam sports, dalam media, lakonan, korang dalam music, crazy. In terms of food, orang Melayu suka makan, dah belajar macam makan kimchi, orang Melayu dah makan apa? Kimbap and whatsoever, dah sampai belajar. So, is it true? Do you feel that way? Rasanya, kalau real life, like depan-depan orang, tak nampak sangat. Tapi dalam social media ke, macam diorang macam adalah banyak. Ada sikit kan? Banyak lah. Ke banyak? Banyak lah. Banyak kan sekarang? Kalau orang kata Chinese dengan Malay is racist dekat Malaysia kan? You see this racism dekat Korea is 100 times like that. Damn. No, I'm so sorry. I don't touch about this. But I foreigner, I face this kind of problem. Macam bila pergi Korea, orang Korea tak layan sangat? Yes, of course. So sebab tu bila I jumpa Mariam, I tak rasa pun nak ambil dia ni sebagai orang yang letak sebagai crush. Sebab I rasa macam aku akan kena reject ni. Aku dah dari Malaysia, pendek. Tak ada duit.
kan? Pasal dari Kelantan. Kalau dia tahu aku dari Kelantan, kalau dia tahu Kelantan tu macam mana, confirm kata nak aku. So you are a student there? Or student kan? Aku tak letak harapan untuk dapatkan perempuan ni. So aku tahu macam mana Korea punya mindset. This is not my level. I just want to say hi pun aku tak nak. So aku biarkan je. So korang kenal dekat apa? Kat sekolah ke apa? Dia berniaga dekat subway station. Subway ni macam Saya jual macam roti kaya. roti kaya. Roti Kaya kaya. Roti bol. Roti bol. Kaya bol kan? Kaya ball. Kaya ball. So dia ada kaya macam ball. MRT station, ada kios kecil-kecil tu Ah. kan. So dia berniaga Mana kat situ? So aku nak pergi ke study kat universiti. So aku ambil train kat situ, akan nampak dia berniaga kat situ. So dia ada antara wanita Korea, perempuan Korea yang chubby sikit. Bukanlah chubby sikit, banyak lah. Chubby. Yang lain tu That time semua you are chubby? yang lain tu semua kurus kan. Oh. So aku tengok. Oh, ni rare ni, Korean chubby. Itulah. So dia chubby, lepas tu dia berpeluh musim panas. Oh lah, kan. cute-nya So berpeluh. aku tengok. So aku tengok. Sorry this is forgive my language kan. Yeah, Tapi it's okay. dia nampak seksi sikit masa Okay. tu kan. So astagfirullahalazim. Kata, jarang perempuan Korea gemuk macam ni kan. So aku nak buat comel. The word is kalau orang Singapore panggil tembam lah. Tembam lah. Sama lah kita pun kita main tembam chubby, kan. Tapi pada aku rasa macam dia ni comel dan my first assumption dia punya ni, aku rasa dia ni gadis kampung datang ke Sekemanda nak bekerja kan, cari makan. Rupanya kedai tu dia punya. Saya yang owner. Dia owner. Oh, ingat macam mana budak kampung kesian kerja kan. Pada ada owner. Oh, you own the shop. Beautiful, nice. So Lepas tu, itu pertemuan kita. So aku tak tegur dia. Aku tak cakap apa-apa. So selepas tahun tu baru aku tegur dia. Bukan dia je. Ramai lelaki-lelaki dia orang rasa I bukan owner, I yang just part-timer. So dia orang lelaki Korea pun? semua. Semua, Banyak. So bukan Korea sahaja, ada Myanmar. Amboi. Kan? Ingat kan? Dia Myanmar nak tackle dia. Nak Dua orang sekali datang, orang Myanmar. Siapa Dan kata dia. orang Kelantan tak menawan? Nampak? Myanmar semua dapat dikalahkan. Sebab my area is multicultural street. So there is Myanmar, Philippines, Vietnam, Singapore ada Singapore? Cambodia, Singapore tak ada. tak ada. Alamak. Indonesia, Malaysia, semua kat sini. Ramai orang foreigner kat situ. So that street tu semua foreigner, dia orang kenal saya. Oh. Famous juga. I see. You already famous with your... So bila saya jalan-jalan dengan dia, semua kedai-kedai orang tu keluar, dia orang tengok Bro, dia atas tengok bawah, aku, atas bawah. dia tengok macam ni. Dia tengok macam Mamat ni kenapa? Macam mana boleh ayat Korea ni kan? Dia tengok. So bila kita berjalan keluar je, makcik daripada makcik sampailah yang Makcik Korea. ni. Makcik Korea pun Itulah what menjeling. happen in Korea. It's very hard to see orang Malaysia dengan betul-betul Malay lah, bukan Cina. Cina tu banyak kan? Cina, Malay. Chinese Malaysian ada je dengan banyak Korean. lah, Tapi we ramai. don't really recognize them lah. Right. Tapi betul-betul Malay dengan orang Korea Korea, tak pernah susah nampak. lah. Okay, so my question is, how do you do it? Pakai minyak dagu ke? Tak ada kan? Pakai minyak Rahsia pakai hari. ni korang lelaki, Rizal bagi satu tip saja. Okay, tips. Tipu. Tips tackle wanita Korea ke keep tackle any wanita around the world? Suruh dia masuk Islam. Dude, I mean like Muhammad Michael tak rasa. okay, aku kasih macam mind F sikit Isu mind F. Macam of course, macam let's say kau adalah mak bapak Michael. Okay. I mean you are Christian, Michael. And then kau rasa kau kasih ke Michael ni anak kau yang kau dah didik ni Betul. masuk Islam? Anak aku pernah tanya soalan ni kat my wife. Michael. Bukan Michael. Bukan Michael. Is it Peter? Bukan Peter. But this was to me was very hilarious. So dia cakap, Mami, mana dah tahu kalau ketua adik kakak sekolah dekat Australia ke, kerja dekat Australia ke bagan. Mana dah tahu kita Dia pergi masih balik ke bodoh. Australia ya? Australia, masih Australia. Dia dah buat research tu. Jangan buat research. Yang tak kasih tu. Dia Yang tak kasih tu. Yang tak kasih. So my wife was like, kau cakap macam-macam bapak aku kahwin orang Melayu, kau nak kahwin Mat Dalil. Kau dah langgar rumah. I really want to meet his wife. That's my sister-in-law. Okay, I think in all honesty, benda pertama yang dorang nak kena establish is chemistry. Okay, it can be of a different culture, different background, probably even different ethnicity, right? Slowly maybe that idea of, hey, you know what, mungkin aku terpaksa masuk Islam sebab I'm in love with this girl, right? So
Personally, I think it all comes back to chemistry because if you talk religion straight away, it's going to cause friction, and then you're not going to go anywhere. Pada aku lah. So regardless of which background you are from, aku rasa tu benda pertama yang nak kena establish. Tips tackle wanita Korea ke keep sabar any wanita around the world? Any woman. Okay. Jangan pernah minta nombor telefon dia orang. Okay, first tip, jangan minta nombor telefon bila first meeting lah. Dulu masa kat sekolah, aku menganggap meminta nombor telefon wanita ni, perempuan ni adalah satu langkah yang Salah. sebab it's a wrong dia move. macam kau memberi satu persepsi terhadap wanita, engkau nak tackle dia. Ada cara. So aku tak akan minta nombor telefon perempuan tu. Kalau ada jodoh, dia akan tetap jumpa juga. Kita akan jumpa dia juga. So kenapa tak minta nombor telefon dia? Sebab tak guna aku bercakap minta nombor telefon tapi tak susah nak berkomunikasi. Sebab perempuan ni kalau minta nombor tu, dia orang terus rasa macam ada takut, ada macam uncomfortable. Sebab saya tak rasa apa-apa sekarang. Kenapa saya kena bagi? Betul. So I don't know you. Tak kenal. Lelaki bagi macam nak phone number dan kita terus macam tak nak. So dia tanya aku, kenapa you tak minta nombor telefon I? Macam ni kita nak borak apa semua. Kenapa I boleh minta nombor telefon you? I boleh datang jumpa you adik kat sini? Gitu. Nampak? Pandai. Show, tunjukkan usaha. Kan, usaha. Dia pula minta nombor telefon nak keluar besok. Dia ajak keluar, dia minta nombor telefon. jalan-jalan. Okey, sekejap. Bila cara macam gitu selalu jumpa say hi dah suka kan, right? Habis buat kerja sekolah part. And you can speak Korean. Dah boleh cakap? Belum. Belum. So what's the communication like? Like what? Google Translate. Google Translate. Oh my god, bercinta menerusi Google Translate. Satu topik 3 jam. Satu topik je. 3 jam. Oh really? Susah nak explain kat dia. Sebab aku tengok dia typing. Dia guna KakaoTalk dekat sini kita guna WhatsApp kan. So dia guna KakaoTalk. Kita pernah guna KakaoTalk dulu kan. So KakaoTalk ni dia lain sikit. Dia macam dia punya Korean app sendiri. So dia banyak gila dia punya features dia punya sabdu dia, so, ada apa so dia banyak ayat. So bila dia typing aku tengok asal lama sangat kau typing. Rupanya dia typing dalam Korean, dia translate dulu. Lepas tu dia pass. Oh my god. Patutlah berpeluh selalu. Sebab nak buat translation. So kadang-kadang Google Translation sometimes doesn't work kan. So kita salah faham. Gaduh pula. Gaduh. Okay, so kenapa you terima Mamat Melayu ni? Why? Is it like because I understand we are macam topik tadi kita berbual kan, macam Korean don't really like Malay, they are very proud of their culture, of their Korean, being Korean, right? So why? Kenapa boleh suka Rizal? Sekarang saya fikir balik, bila saya macam fikir boleh balik tersuka, the time, saya sekarang rasanya macam Allah hantar untuk saya. Sebab that time saya punya life is very struggle, suffer. Macam Why struggle? everything is just I live for what, like for what, just hari-hari kerja balik rumah. Macam you rasa there's no meaning in your life. Yeah. So you were what religion last time? Apa Religion. Agama last time before. Agama, I believe there is God. I believe, but I don't want to belong to Christian or any religion. I been there. Oh, you were a Christian last time. There is a lot of I cannot accept like, and their attitude, ada orang bagus, ada orang baik, tapi dia orang punya cara tu memang sangat berbeza dengan saya. So your family Christian as well? Ada Christian, ada Buddha, ada Shaman, banyak lah. Kita tak touch about religion banyak. Right. Tapi kalau Islam, yes, dia orang akan consider this religion ni boleh ke tu macam tegur lah. Dia orang takut Muslim ke macam ni? Takut lah. Takut. Sebab dia orang tak tahu. Faham. Dan macam orang Korea tu macam adalah sampai sekarang ada bad perception on Muslims. Okay. So macam kena pakai hijab, kena tutup semua. So itu macam paksa perempuan. Right. So dan ada boleh dapat isteri 4.
Oh. Itulah ada Tak lah, risk. Rizal lawyer. Ya, kita consider itu risk. So Aku nak diri seorang pun susah, apalagi empat. Apalagi nak empat. saya sampai saya datang ke Malaysia, saya fikir dia ada isteri lain ke? Saya kalau dua tiga macam mana? Oh, macam tu. Lebih takut macam tu sekali. Takutlah. So kira kan bila okay lah. So moving fast forward, dah suka, dah bercinta, dah Google Translate kan, then you slowly belajar Korean language, right? Actually I learn Korean language dekat universiti, tapi the thing is you learn theory is different when you learn to speak with Right. reality. So Betul. bila dengan Mariam, kat Korea ni dia memang dia paksa bahasa dia untuk berkomunikasi. Okay. So nak tak nak kau kena belajar bahasa dia walaupun sepatah ayat satu hari. Sebab nanti dia orang takkan, walaupun dia faham English, contohnya kau masuk kedai makan. Can I have one beef burger? Dia takkan cakap English dengan kau. Walaupun dia faham. Dia akan cakap Korea juga supaya You come here, you learn this the language. I understand. Faham. This is the city. Kalau you pergi kampung, Lagi you lah. tanya dia, sorry, no. Dia terus tak layan, kadang-kadang kau sampai kena balik. Oh, so ya ada ke? satu tempat kat situ kau kena tak dilayan langsung. Tapi bila aku rasa macam aku pada tak tempat orang, kenapa aku tak nak belajar dia punya language? Betul. Anyway, language aku suka bahasa dia, bahasa yang penuh beradab. Kita pernah ada satu bahasa Melayu dulu yang penuh adab, tetapi Betul. kita hilang the identity selepas bermacam teknologi apa semua masuk dalam kita punya culture. So I want this culture back to see in my own. So aku kena belajar lah. So dengan dia aku belajar bahasa Korea slowly, aku dengar lagu Korea, aku dengar tengok cerita Korea, drama Korea. So we share about anything about Korean dramas. Right. Kita bagi semangat kita sendiri, diri kita sendiri, kita bercakap dengan dia. Okay, so macam mana tips? Okay, Mariam, tips. Kalau orang Melayu nak datang Korea, nak supaya orang Korea suka orang Melayu, macam mana? Bukan suka bercinta, tapi at least diorang layan kita dengan baik lah. Macam mana? cakap English dulu. Cakap English dulu. Ya. English dulu sebab macam orang Korea tu adalah macam kalau cakap English, pandai cakap English, dia orang tengok macam ada kind of orang proud of belajar, you, educate. Okay. So dia orang macam Segan. tengok respect sikit lah. Okay, faham. So aku rasa dia terima aku sebab aku boleh cakap English kot. Ya lah, betul lah. Kalau kau cakap Sebab saya Kelantan dah memang susah. belajar. Saya dah belajar English. Dah belajar Kelantan belum? Kelantan? Kelantan, my mother-in-law, saya duduk depan mother-in-law, my mother-in-law kecek Kelantan, 3 jam. Saya kena duduk dengar 3 jam Kelantan. Pastilah sekarang saya belajar banyak. 3 jam Kelantan, ya, Masya Allah. Saya suka dengan jawapan your answer bila saya cakap macam kenapa you terima Rizal, tapi your answer is very beautiful for me. Allah hantar. Ya, Masya Allah. Masa bila dah berkenalan, Rizal ada tunjukkan sikit sebanyak tentang kenalan tentang Islam dalam solat ke, ataupun this one cannot, that one cannot. Then Okay, do you do that masa berkenalan? Sebenarnya masa awal perkenalan dengan Mariam kan kita hanya berkenalan. So dari segi agama, I anggap ini adalah personal things. Oh, not yet. Not yet. Takkan It is kind baru of- kenal suruh sembahyang Zuhur kan? Susah. So masa kita kenal tu bulan seminggu sebelum puasa. So masa tu I anggap apa sahaja tentang Islam, dalam Islam, apa kata diri I adalah my history, my personal matter. Right. Apa yang hanya dengan dia adalah in future. So aku tak boleh nak paksa dia untuk terima aku punya pandangan, dan aku tak boleh nak paksa dia aku untuk terima dia punya pandangan. Right. So kita jumpa, kita hanya bercakap tentang apa yang ada di depan kita saja. So bila dia tanya tentang Islam, baru aku cakap. Sebab pandangan dia tentang Islam adalah hanya ISIS. Lepas tu tak boleh makan babi, dan dia sangat ekstremis. Dan kahwin 4 tadi. Sangat ekstremis. So dia susah nak menerima Islam. Jadi kehadiran aku kat situ untuk mengubah pandangan dia tentang Islam yang negatif tu dulu. Sebab kita nak buat dia menerima sesuatu, kita kena buangkan negatif dulu. Tak boleh nak kita tunggu terima dia. Okay. Islam dengan kata Islam, Kristian, semua ada orang jahat. Islam tak boleh minum arak, betul, ada, tapi ada je orang Islam minum arak. Betul. Orang Islam tak boleh kena pakai tudung, ada je Islam yang tak pernah pakai tudung. Ya. Sampailah dia mati. Kan?
Ada Islam buat jahat, ada Islam bunuh orang. Kristian pun sama juga. Kristian pun ada yang baik, ada yang jahat. It's just human kan, manusia kan. Just the mistake is happen the mistake perkara yang kesilapan tu yang berlaku adalah penganut tu, bukan pada agama tu. Betul. Tak boleh salahkan agama. Ya. So bila Tapi dia terima macam tu, kita baru notice, saya pun baru notice bila kita pergi Korea, the news anchor bila dia orang announce about satu isu satu orang Islam lelaki bunuh orang. Tapi dia seorang je. Bila Kristian bunuh orang, dia orang tak pakai orang Kristian bunuh orang, faham. tak. Tapi bila macam Islam, orang dia Islam, fokuskan dia orang fokus ke Islam macam tu. Ya. That's why orang Korea punya image apa Islam is become bad. terrible lah. Alah sama lah. Tiba aku dah tergini. Lah sama macam Melayu. Melayu. Alah orang Melayu buat berniaga macam gitulah, suka menipu. Padahal Cik Mariam yang buat salah. Contoh just example. Cik Mariam buat salah, orang Melayu, Cik Mariam Melayu lah, bukan Cik Mariam Korea. Cik Mariam Melayu buat salah, dah orang Melayu semua cakap macam gini dah orang Melayu buat bisnes. Padahal dia seorang je. Orang Melayu lain okey je kan. So I think it's the same. Yalah, It's just perception yang people like that lah. Korea I used to say to my friends or my kenalan, Korea dia hidup dalam dia punya planet. Dia bukan Own negara. bubble. Dia bukan macam kita negara kan. Dia dalam planet dia orang sebab dia tak keluar daripada negara. Susah. Dia punya cousin itu hari baru datang sini baru keluar daripada negara. First time. First time. So Dia nampak. ada yang tak pernah keluar lagi daripada negara. Sebab dia orang ni tak tahu negara luar ni macam mana. Dia orang hidup dalam negara dia orang. Jadi penerimaan dalam negara dia orang tu adalah kat situ saja. Jadi So apa kebanyakan is it kebanyakan orang Korea macam gitu? Yes. Jadi bila dia datang news cerita tentang Islam is negatif, itulah dia orang percaya. Right. Bila datang Islam yang betul-betul memberi dakwah tentang apa itu Islam sebenarnya, Right. apa itu Muslim, bukan ISIS semua. Dan yang datang bukan ekstremis, yang datang jenis bukanlah liberal, cuma Yeah. yang datang ni kita jangan paksa dia orang untuk Betul. menerima. Relax dulu. Kita cakap Islam ni, jangan kita cakap, bukan kita nak cakap Islam sama dengan agama lain, maksudnya Islam ni sama je dengan agama yang korang rasa tu. Dia bukanlah agama yang sempurna, apa yang macam korang anggap semua Islam ni memberi tekanan kepada wanita apa semua, memberi tekanan tak boleh bawa kereta, tak boleh keluar rumah, Islam perempuan kena tutup aurat sepanjang masa, kena tumpang. Bukan macam tu. Ada Islam yang hidup di luar sana tu yang tidak pernah pakai tudung pun ada. Betul. So itu hanya antara dia dengan Tuhan. Betul. So bila kita memberi satu penekanan yang Islam ni bukanlah satu konsep yang menyeksa atau memaksa diri, baru dia boleh terima dengan you tengok orang Islam Arab kat sana, ada je yang pergi kelab, ada je yang minum arak kat sana. Betul. Ada yang pakai seluar pendek, lelaki punya kan. Jadi apa saja dia buat itu antara dia dengan Tuhan. Yeah. So bila you masuk Islam tak semesti kena pakai tudung, nak cakap kat dia. Bila you masuk Islam tak semestinya you kena solat. Bagus lah Rizal ni. Tapi bila you dah masuk, takkan you tak nak buat. Right. Kan? So benda-benda tu dia akan perlahan-lahan dia akan buat benda tu slow. Saya rasa ini adalah satu contoh yang baik sebagai orang Islam. Sebab kita ni orang Islam, kita seolah-olah pegang bendera Islam tu. We represent Muslim. Tapi kalau kita pergi jumpa dengan orang yang non-Muslim, yang belum faham agama, and kita show yang kita ni very tak boleh benda ni haram, kenapa tak pakai ni, tak ada. Orang yang bukan Islam macam, ayo, I don't know you leh, I don't want to be close to Islam lagi. For instance, you be practicing Christianity for years, like tiba-tiba datang dia kata agama Islam yang paling sempurna. Terperanjat What do you feel? Yeah. So I don't want to say that. Vice versa. Kalau kita dah born Muslim, dan orang Kristian cakap, that agama kita yang terbaik. Mesti kita macam, engkau ni. Bila datang kan Buddha adalah Buddha adalah agama paling betul sekali. Engkau. Kan? Boleh so, gitu. perception macam tu kita nak buang. Jangan datang dengan menunjukkan kau ni yang paling hebat, paling betul kan. So bila kita dah buat macam tu baru faham. Masa dia nampak. Masa tu family aku datang ke Korea. So dia minta tumpang rumah madam untuk solat subuh. Oh, your family came? Wow. So my mom, my auntie. So bila dia orang solat subuh, madam dia bangun, dia terpaksa bangun lah sebab dia nampak pagi kan. So ni time ni dah kahwin ke masih lagi? Tak, masa dah kahwin ke? Dah kahwin. Mak dia datang. Tak ada.
Oh yalah dah. Ada sudah. Siapa ni? Siapa? Laki lupa saya lupa bila kahwin. Betul. Birthday, anniversary, bab-bab ni Siapa? suami dia. Siapa? Okay lah. So bila so bila dia perempuan solat, so Mariam fikir dia tanyalah Rizal lepas tu. Tapi dia tanya macam mana orang Islam boleh bangun pagi semata-mata untuk solat saja. Orang dia bangun pagi untuk pergi kerja tau, cari duit. Terpaksa bangun pagi untuk pergi kerja cari duit. Wow. So dia bangun untuk solat je. Dengan sejuknya Nak kena ambil wudu kan. Wuduknya lepas tu bangun solat kan. So dia terpegun dengan perwatakan seorang Islam yang boleh bawa diri dia walaupun di negara lain boleh buat macam tu. So dia tanya, wah, macam amazing lah kan. So boleh berpuasa. Lepas tu bila aku tengah puasa, masa first week kita puasa tu, dia tanya, macam mana korang lapar, korang happy? Sebab kita dalam puasa kadang kita gelak, kita Kan, lapar, boleh relax ya. So asal korang happy ya? Kalau aku nak rasa, kau kena puasa. Betul. Kenapa? Dia first puasa, dia nak cabar diri dia. Aku boleh. Budak-budak tengah hari kau nak makan. Abang kata apa nak makan tak boleh tak? Makan je lah. Dia bukan. Dia lagi. Belum masuk lagi kan Islam. masa tu. So, siapa yang sound steady? Siapa yang cakap the love language dulu? Ataupun siapa cakap I love you dulu? Darah Tak suka. Dia macam ni. So, Dah lama jumpa kan? Lepas tu macam mana? First few months kita jumpa tu, Rizal anggap dia kawan. So kita bertukar language. Kita ajar dia English dan dia ajar Rizal Korean. Dah berapa lama kawan? Dah 2 Few years? months lah. Few months. Few months Okay. je. So lepas tu kita selalu pergi kafe, kita ajar, kita tulis apa semua kan. So dalam bahasa lain kan, kita belajar tapi aku ada perasaan yang aku suka kat dia. Aku nak bagi tahu dia macam mana tapi macam kalau aku bagi tahu dia spoil. Takut kena reject. Takut kena reject. The rejection punya feeling tu aku rasa macam dia tengah belajar ni, dia tengah seronok belajar ni. Dan orang Korea kan dia berfikiran terbuka. Mungkin dia masa tu dia keluar dengan kita sebab kita nak ajar dia jadi berkawan. Jadi bila kita cakap kita ada perasaan kat dia, macam dia tak selesa lah pula kan. Takut dia tak nak keluar aku, rugi aku ni. Betul. So Izzat diamkan je, simpan perasaan tu, tak apalah, kita berkawan tak apa. So I don't really expect untuk jadi suami dia. Even boyfriend dia pun tak pernah expect tau. Masya-Allah. So kita jadi kawan je lah, best friend. Tak ada niat langsung Tak ada jadi niat kawan. langsung. Lepas tu? So few lepas dah selesa tu, aku bagi satu lagu dia. Jason Mraz punya lagu. Lagu apa? Best Friends. Okay. Lagu tu sebenarnya best friend, mana tajuk best friend. Tetapi dalam lirik lagu tu adalah isi hati aku yang cakap kat dia. So dia dengar lagu tu, Aduh. dia dengar lagu tu, dia rasa dia suka. Pukul 2 ke 3 pagi kot dia call. Boleh tak kita nak jumpa sekejap? Dia nak jumpa. Orang nak jumpa lepas hantar Dia lagu. Dia nak datang rumah. Kata, Tapi sebelum tu ada message dah macam adalah. Tapi abang tak cakap. Abang tak cakap pun. Tak cakap I love you, tak cakap. Tapi adalah banyak cara tu. Okay. Tapi benda tu tak dia tak dikira. Bukannya I love you directly. Yalah, Okay. Tak dikira. So, Rizal dah ajar tips. Yang pertama, jumpa pun wanita jangan minta nombor telefon dulu. Yes. Jadi kawan dulu. Tak apa, sabar je, sabar. Hilang-hilang lah. Hilang. Kasih value. Dia macam dia mengajar, kasih value tu keluar. Jangan kalau kau Islam, dia bukan Islam, jangan tunjukkan kau ni Islam sangat. Macam nak paksa-paksa dia jangan. Let lu. Lepas tu hantar lagu. Lagu apa bagus tadi? Kalau korang berkawan, lagu kawan lah. Lagu kawan. Tapi yang ada isi hati tersirat. So sebenarnya apa yang saya cakap tadi itu hanyalah strategi je. Strategi. Tapi yang aturkan Allah kan. Betul, Allah. Cuma bila saya nampak benda ni makin rapat, sebenarnya saya nampak Mariam ni dia perlukan kawan yang selesa dengan dia. You tak ada boyfriend ke time tu dulu? Saya ada tapi semua boyfriend bodoh lah. Boyfriend bodoh? Dia orang tak faham. Dia tak faham apa perasaan saya dan dia orang suka main game macam tak romantik. Saya nak this time nak enjoy together. Tapi dia suka seorang-seorang buat movie, tengok movie seorang-seorang. Oh ya ke? Tapi ini pun jadi sama lah sekarang. Sekarang. Dulu tak. Masalahnya bila kita nak romantik dengan dia, Dia shopping bersama, dia pilih baju saya. Dia ni Masa dululah. Masa dululah. Dan semua jalan-jalan.
macam Wah, macam luahan perempuan. isteri ni. Macam perempuan, kawan perempuan. So saya selesa sangat sebab saya jenis yang tak ramai kawan. Dan saya tak suka kawan dengan macam perempuan. Saya jenis macam lelaki. Saya tak suka cakap about actress siapa-siapa, semalam drama apa-apa, tak. siapa-siapa, Dia tak minat pun. K-pop. Saya tak minat. You tak minat Saya K-pop? lagi suka macam property macam mana sekarang ni. Business, Property, money. Business, money. Macam reality lah sekarang, reality. So tak ada kawan. Tak ada kawan. So, Rizal ada, Ataupun Ryan. satu dua. Tapi dia orang pun sibuk, dia orang punya life. Tak ada orang yang dengar saya macam mana struggle. Dan saya pun tak nak kongsi. Sebab bila kita selalunya cakap, saya pernah, saya struggle, saya sekarang macam sedih. Dan you rasa macam mana? Bila jumpa Mariam, dia selalunya cakap sedih-sedih je. Macam saya pun depressed. So saya tak nak jumpa. Jadi macam tu lah. So saya tak suka cakap macam sekarang saya macam mana depression ke apa, saya tak nak Simpan kongsi. sendiri. Faham. Tapi dengan dia sangat selesa, dia faham dan dia Baik Rizal, baik bangga ai. Tiba terbangga. dan ini lelaki yang paling penting saya decide to convert to Islam sebab bila saya cakap macam tu, Masya Allah. dia bagi tahu solution Islam way. Setiap masalah Muslim punya fikir macam mana dia orang punya solution sebab orang Korea memanglah dia orang ada suicide, banyak suicide. Honestly my uncle pun Ada suicide ke? just 2 years ago lah suicide. So my just one satu Uncle, je you. my mom side. So kenapa dia orang suicide? Because dia orang tak ada solution. Dia orang kalau jatuh tak ada reason to wake up. Lagi bangun balik tak ada. So sekarang ni struggle mati tak ada after this life lagi selesa lah. Dia orang just disappear je. Everything finish. Beautiful. That's why this world is hell. Kalau mati selesa. Itu dia punya Dia orang pemikiran punya dan mindset lah. That's why I see. suicide. Alright, beautiful. Kita relax dan kita rehat sekejap. Kita ada banyak question. Antara question that I want to know is about what kind of masalah dan apa answer yang Rizal kasih menurut persepsi Islam. Dan kita akan cerita pasal bila Mariam first time masuk Islam, apa persepsi keluarga dia, boleh terima ke tak, macam-macam lagi. In part 2, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Isu poligami. Bukan nak membesar-besarkan isu poligami ni, nak elaborate tak adalah. Aku pun seram nak buka topik ni kan. Sebab channel ni baru lagi kan. Jangan. Tak kena cancel. Tapi korang ejen kan? Kan? Betul. Jadi ada tak korang serve klien-klien yang mempunyai isteri lebih daripada satu? 1, 2, 3 ataupun 4. Okay. Ya? Jadi bagaimana apa yang sang suami yang happy sangat ni? Ni contoh. Ya happy lah macam. Yelah, happy sekali. Ni confirm laki banyak duit ke? Okay, adakah laki banyak duit perlu tak ada banyak duit untuk ada isteri 4 di Singapura? Isteri 3, isteri 2. Okay, Lu. tu me ya. Sabarlah. Tengok jangan personal. Isteri ada. Isteri satu pun dah tak kena ada duit. Aku rasa in Singapore punya context is quite rare. Sebab kenapa in Singapore in terms of standard of living is quite high. Standard of living is right, yes. Banyak restrictions in terms of property purchase because restriction ada? correct me if I'm wrong. Kalau poligami you nak kena adakan rumah untuk Berbeza, each yes. isteri, you tak boleh duduk sama rumah. Am I right? Betul kan? Memang tak boleh. So in kalau terms of ada 5 bilik, seorang satu, busy weh. Busy. tak boleh. That's right. So kalau you nak beli public housing dia dah kecoh weh. Tak boleh. Because every married in couple can only own one HDB. Married couple, one is okay. So far for me personally, I've not come across polygamy punya Muslim family in terms of purchasing two separate HDBs. But from my understanding, Ada boleh. Ada, but I think there is a lot of regulations on it lah. That's the thing. Yeah, the regulations. But I think it's possible sebab I pernah dengar.
Apa? Kira 2 bini 1 rumah boleh? Bukan. Maksudnya dia Dua 2 bini, bini dua dan rumah. dia Dua ada 2 rumah. Ah. Ya. Tapi dia Dia pernah come across tak? Pernah. Oh, Pernah right. come across. Cuma tak pernah personally It's very transact. rare. It's very rare. Oh, Betul, banyak- sebab it's banyak very duit rare. ni. Itulah Alhamdulillah lah. Atau isi nombor 2 banyak duit tu. Banyak duit. Mungkin. Okay. Tak apalah, kita jangan judge. Tak. Tapi kalau isteri pertama Tampines, isteri kedua wajib West Side. Terima kasih kerana menonton rancangan ini yang dibawakan khas untuk anda oleh ejen property Batisa Realtors. Dan bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, dapatkan segera hubungi mereka 88776634, 88776634. IG, Facebook, follow lah diorang @Batisa Realtors. InsyaAllah jumpa lagi. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.